diucapkan kepada saudara Muhammad Rafi dan saudara Muhammad Hakim Azman atas pimpinan bacaan Al-Quran itu tadi. Seterusnya, majlis menyambut Yang Mulia Ustaz Abdul Latif untuk memberikan ceramah. Dipersilakan. Terima kasih penguji majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati penguji majlis, barisan guru-guru, dan murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengar satu lagi bicara hati. Hari ini saya akan menyampaikan oleh kerana kita berada di dalam bulan Muharram, masih lagi dalam bulan Muharram. Hari ini kita sudah berada 23 Muharram. Biasanya bulan Muharram ini orang cerita pasal apa? Hijrah kan? Muharram disinonim dengan hijrah. Hijrah Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Walaupun hijrah itu berlaku pada bulan apa sebenarnya? Siapa tahu bulan apa sebenarnya berlaku peristiwa hijrah? Kita tahu bulannya ialah bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kita sambut pada bulan Muharram? Kerana usaha Nabi itu sudah bermula sejak Muharram lagi. 3 bulan Nabi usaha untuk menjalankan perintah Allah untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hari ini saya bawakan kisah hijrah, apa kaitannya dengan hidup kita sebagai orang Islam, khususnya kepada seorang murid ni, apa kaitan hijrah dengan kita. Okey? Bila kita cerita pasal hijrah ini ceritanya bukanlah cerita yang gembira. Dalam peristiwa hijrah itu ceritanya ceritanya suspense, ceritanya penuh dengan peluh dan darah. So kita kena ambil iktibar daripada peristiwa hijrah ini. Kita tahu hijrah yang Nabi buat pada waktu malam, keadaan itu sangat genting. Kita tahu pada malam tersebut rumah Nabi dikepung. Nabi suruh Sayyidina Ali untuk tukar tempat tidur dia. Itu semua Nabi dah usahakan. Kemudian Nabi berjaya keluar, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Semua itu dilakukan dalam keadaan yang sangat genting. Kenapa bila kita fikir balik semula ya? Kan kenapa susah payahnya Nabi nak memulakan perjalanan hijrah, sedangkan Nabi Muhammad itu ialah kekasih Allah. Kenapa Allah tak turunkan bantuan awal-awal lagi? Bila kita imbas kembali peristiwa Isra dan Mi'raj, ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj? Okey, satu peristiwa di mana Nabi dibawa oleh Malaikat Jibril daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah, naik satu binatang. Nama binatang itu ialah apa? Buraq. Pandai. Buraq ni dia macam kuda, dia kecil sikit dari kuda, dia besar sikit dari keldai, dari kepak. Daripada Mekah ke Madinah tu dia boleh Nabi terbang daripada Mekah ke Madinah sekali mata sahaja dia sampai. Kemudian daripada Madinah Nabi pergi ke Baitul Maqdis dekat Palestin. Jauh tu perjalanan tu. Pun naik buraq sekali mata sahaja Nabi pergi. Daripada Baitul Maqdis Nabi naik ke angkasa pun sekali mata juga naik binatang buraq tersebut. Tetapi kenapa dalam peristiwa hijrah tak ada pula binatang tu datang? Sepatutnya secara logiknya Nabi kan boleh minta kepada Allah, ya Allah, Islam ni nak hijrah ni, boleh tak aku nak order satu buraq? Nabi tu nak berjaya sekali mata saja sampai.
Tapi kenapa arahan Allah itu disuruh Nabi berjalan? Jarak perjalanannya jauh, lebih kurang 400 km. Ada riwayat kata 320 km, tapi kita ambil 400 km lah. Daripada Mekah nak pergi Madinah tersebut jauh jalan dia. Kalau kita jalan kaki ni daripada SK ni lebih daripada KL lagi. Kalau kita jalan kaki lah, silap-silap sampai KL, tinggal lutut di kaki kita. Bawah lutut dah habis dah hancur sebab jauh sangat. Kenapa Nabi terlalu susah untuk menghijrahkan peristiwa tersebut? Sebenarnya nak tunjukkan kepada kita pengajarannya, nak melakukan perubahan dan hijrah itu perubahan, dia mesti ada usaha, dan usaha itu mesti sangat kena mujahadah, kena betul-betul buat. Macam kita nak seorang murid, kita nak berubah daripada tak lulus kepada lulus, tak cemerlang kepada cemerlang, nakal kepada baik. Semua itu perlukan usaha. Nabi dah tunjuk dia nak ubah masyarakat Mekah kepada lebih baik, dia kena usaha. Usaha dia itu bukan main-main. Sama juga macam kita. Kita nak ubah diri kita, nak ubah subjek kita yang gagal kepada lulus, dia perlukan usaha. Dulu masa saya sekolah, adalah yang kanan di sekolah, kanan sekolah dekat luar daripada Malaysia lah. Okey, dulu kan ada sekolah, saya punya subjek yang paling saya selalu gagal ialah apa lah. Ya, pandai, mestilah matematik kan. Budak saya kita orang Melayu dengan matematik itu perkara yang susah untuk kita gabungkan. Kadang-kadang kita nampak nombor ni, kita boleh pengisan ni, boleh hitam. Sebab kita tak suka dengan matematik. Ada sebahagian suka, tapi saya dulu saya tak suka. Jadi, kesan daripada tak suka dengan saya itu menyebabkan masa saya ambil break di sekolah rendah tu, dia dapat C sahaja. C itu kira orang-orang hidung lah. C kira gagal. Dia dapat C. Naik sekolah rendah, saya tak rasa apa-apa pun. Sebab saya fikir, biarlah matematik kita boleh buat apa pun, dia biarkan. Saya tak usaha pun. Akhirnya, perbaikan tingkatan 3, saya dapat hari itu C, saya dapat C. Bagus kan? Daripada C kepada C. Ngam-ngam juga. E gagal, saya dapat C. Naik tingkatan 4, barulah saya sedari bahawa matematik ini penting. Saya usaha. Usaha untuk ubah diri kita. Kita tahu kita tak macam orang lain. Ada kawan kita, dia belajar 1 jam, dia dah pandai. Kita ni belajar 1 hari tutup pun tak pandai-pandai lagi. Jadi kita kena tahu lah kita punya kelemahan dan kekurangan kita. Jadi apa yang saya buat ialah, setiap hari saya pastikan saya buat latihan matematik 10 soalan. Kalau malas 10 soalan. Kalau rajin 30 soalan. Walaupun soalan itu semalam kita dah buat, hari ini kita ulang lagi buat. Sebab matematik perlukan latihan. Itu usaha saya. Pertama buat latihan. Yang kedua, cikgu balik daripada kelas ni nak pergi ke kereta ni, saya tunggu. Tanya dia, Ustaz, itu nak ajar apa? Dia akan beritahu, okay, dia akan ajar tajuk ni. Malam kita study pun tajuk tu. Sebab kita tak berapa pandai kan, jadi kita usaha lebih berbanding kawan kita yang lain. Yang ketiga, usaha saya ialah buku matematik tu, buku teks, buku rujukan, buku latihan yang namanya matematik, buku sifir 4 angka. Korang mana tahu buku sifir 4 angka kan? Tak pernah jumpa kan? Dulu kami pakai buku sifir 4 angka. Okay? Buku tu saya bawa tidur, letak dekat bantal, tidur sekali dengan buku tu. Dengan harapan aura-aura matematik dalam buku tu masuk dalam kepala kita tidur. Logik ke tak logik? Tak logik, memang tak logik. Tapi itu usaha kita. Bukan saya guna kaitan dan jin pun dalam usaha tu. Jadi tak ada masalah. Itu usaha. Akhirnya SPM, daripada saya dapat C dulu, dapat B dahulu masa sekolah Matematika 3, SPM saya dapat A. Itu nak menunjukkan bahawa usaha memang perlu untuk kita berubah daripada tak bagus kepada bagus. Mesti ada. Jadi hari ini sebagai seorang murid, pengajaran daripada peristiwa hijrah yang kita dapat yang pertama ialah mesti ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk berubah. Kalau saya kata orang Arab ada cakap begini, saya kita lepak dekat kedai Arab, dekat kampung sini, kampung kita dekat Arab.
Jadi kita berbual-buallah dengan orang dekat Arab lain. Kita cakaplah bahasa Arab. Qabr makan qabr, mereka tahu qabr manjaja wajaja. Ada sebut ujung ni manjaja wajaja. Apa maksud manjaja wajaja? Kita tanya PE lah. PE kan dia belajar bahasa Arab. Apa anda itu? Ada yang kata manjaja wajaja. Jaja ni apa? Arab jaja apa? Bukan. Manjaja, man itu adalah siapa. Jaja itu berusaha sungguh-sungguh wajadah. Jadi maksud yang tepat kalau saya cakap, siapa yang berusaha sungguh-sungguh, dia akan berjaya. Itu pengajaran pertama yang kita dapat dari peristiwa hijrah. Kenapa Nabi tak naik buruk, Nabi terpaksa jalan kaki, dan Nabi daripada rumah Abu Bakar itu, Nabi usahakan untuk menyuruh di satu gua. Nama di gua apa? Ada gua Hira. Gua Tur. Daripada Mekah nak pergi ke gua itu, jaraknya lebih kurang 5 km jauh. Macam PCKVR ni lah. 5 km. Penat kan awal lari kan? Penat. Tapi masih lagi belum ada yang boleh challenge sesuai masa lah. Jadi Nabi ketika itu, dia bergerak daripada Mekah ke Gua Tur sebanyak 5 km perjalanan. Jadi usaha yang sangat gigih yang Nabi lakukan. Kemudian Nabi dah usahakan, masa aku dekat Gua Tur nanti, siapa nak bantu aku? Nabi dah suruh siapa? Nabi dah suruh Abdullah bin Abu Bakar jadi spy dekat Mekah. Apa-apa berlaku, Abdullah akan bagi tahu Nabi, orang ni dia buat sendiri, dia buat macam tu. Jadi Nabi walaupun dia menyuruh dekat Gua Tur, Nabi tahu apa yang berlaku di Mekah. Kemudian Nabi suruh lagi seorang namanya ialah Asma binti Abu Bakar. Tugas dia ialah memberi makan Nabi ketika Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Tur. Itu semua Nabi plan, itu semua Nabi usaha sebelum memulakan hijrah yang pertama dalam Islam. Okey, dapat tu. Kemudian satu lagi Nabi usahakan, Nabi kata kalau aku masuk ke Gua Tur ni, nanti tapak kaki aku akan nampak dekat padang pasir. Aku pernah pergi padang pasir? Tak pernah kan? Padang pasir ni macam dekat kampung saya dekat Arizona, Amerika tadi. Dia penuh padang pasir. Jadi bila kita menampak ni, nampak tapak kaki kita ni. Jadi kalau Nabi datang daripada Mekah masuk ke Gua Tur, akan nampak sebagai tapak kaki kan? Jadi Nabi fikir, macam mana usaha aku nak buat ni supaya tapak kaki aku hilang? Jadi Nabi upahkan ada seorang gembala kambing yang muda ialah Fuhairah. Nabi kata Fuhairah, ni duit sekian, aku nak nanti pada malam sekian-sekian kau bawa kambing ni pergi kat kaki Gua Tur. Nanti aku dah masuk dalam gua tu, kau bawa balik kambing ni balik ke Mekah. Jadi kambing yang banyak-banyak tu akan pijak kaki Nabi. So tak nampak lah jejak kaki Nabi. Kan masa tu orang kafir Quraisy kejar Nabi ni. Dia tak bagi Nabi keluar daripada Mekah. Sedangkan dia tak suka dekat Nabi kan. Tapi bila Nabi nak keluar daripada Mekah, dia tak bagi. Penting perangai orang kafir dekat Mekah ni. Tak suka dah lah kita keluar. Ini tak, dia tak bagi keluar. So dia nak cari juga Nabi. Dia tak bagi Nabi keluar. Sampailah keluar satu riwayat. Dia kata, siapa yang dapat Nabi hayyan atau maitan, hidup ataupun mati, dia akan bagi reward sebanyak berapa ekor unta? 100 ekor unta betina. Nilai dia sekarang lebih kurang, kalau satu ekor unta macam yang hati saya bersini tu, satu ekor unta nilai dia lebih kurang 10,000 lah yang paling murah. Jadi unta betina maksudnya dia sudah bunting. Jadi nilai dia lebih kurang 1 juta ringgit. Lebih lah daripada itu. Kalau kita cari jual kita punya Tesla yang kat bawah tu, belum tentu lagi boleh menandingi jumlah reward yang dibagi oleh orang kafir kepada orang yang dapat apa itu tangkap Nabi dan Abu Bakar. Kemudian yang pertama tadi kita sungguh. Yang kedua, sekarang ceritanya Nabi berada dalam Gua Tur. Gua Tur itu dia bukanlah gua yang besar, yang dalam tak. Dia pendek je gua tu. Masa Abu Bakar dengan Rasulullah menyuruh dalam tu, kaki Abu Bakar ni, kalau orang kafir tengok sikit ke sini, nampak kaki dia dekat pintu gua tu. Sebab selalu pendek dia punya ruang dalam gua tu. Abu Bakar takut
diriwayatkan masa Abu Bakar sedang mengawal Nabi dalam gua Sur itu, kaki dia ingat kalau dikit, ada riwayat kata ular, kesalahan seperti binatang itu berdikit. Diriwayatkan Abu Bakar menangis. Tapi ingat, Abu Bakar menangis bukan disebabkan kena sengat. Kalau dikit itu benda biasa. Takkanlah pahlawan kena sengat dengan kena nangis kan. Dan Abu Bakar dia menangis disebabkan dia risau pada Nabi. Dalam kepala dia Nabi saja. Dia risau, kalau aku tak ada Nabi macam mana? Kalau guna sikit Nabi macam mana keadaan? Nangis Abu Bakar. Terkejut Nabi dia bertidur, Nabi tanya Abu Bakar, kenapa Abu Bakar? Kau kenapa? Dia tak ada apa Nabi. Aku risau ni. Nabi kata apa? La takhafu wa la tahzan. Inna Allaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar. Jangan risau. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama kita. Dekat situ Nabi ajar kita. Lain daripada usaha nak berubah ni, kita kena rajin berdoa kepada Allah. Itu yang Nabi pesan kepada Abu Bakar. Jangan takut. Allah bersama kita. Kita ni kan orang beriman. Semua ni kan tahu ni Allah tu siapa. Semua tahu. Semua yakin Allah tu adalah Tuhan kita. So Allah akan bersama kita. Jangan lokek untuk berdoa. Keluarlah Abu Bakar dengan Rasulullah selepas 3 hari mereka menyuruh dalam gua. Mereka teruskan perjalanan untuk ke Madinah. Dalam perjalanan itu, kita keluar daripada gua tersebut. Sikit-sikit, satu tu, Abu Bakar tulis ke belakang. Sikit-sikit dia tulis ke belakang. Nanti tanya, kau kenapa Abu Bakar? Kenapa takut sangat? Yelah Rasulullah, aku takut kalau berlaku apa-apa dengan kau, payah ni. Di kejauhan dia nampak kepul-kepulan debu pada pasir dan berterbangan. Rasulullah kata dia kata, Abu Bakar kata kepada Rasulullah, aku rasa perjalanan kita dah kantoi, ada orang dah tahu kita dah mana. Memang betul. Orang kafir, dia tak dapat cari Abu Bakar dengan Rasulullah. Dia upahkan seorang tentera upahan. Nama dia ialah Suraqah bin Malik. Yang ini dia memang power lah. Sampaikan dia digelarkan sebagai a'lamun nasi ala sahara. Orang yang paling tahu tentang padang pasir. Kau nyuruhlah kat mana-mana dekat padang pasir itu, Suraqah boleh cari. Okay. Mereka upahkan Suraqah, kemudian disuruh Suraqah ini cari Rasulullah, dia jumpa. Suraqah yang kita tahu masa dia kejar Nabi itu, dia naik kuda kan, kuda Arab. Kuda Arab dia tahulah dia satu hal dia mahal, satu hal lagi dia ini endurance, dia boleh lari dalam kelajuan yang tinggi dan dia boleh kekalkan kelajuan tersebut. Jadi dia kejar Nabi yang naik unta lah, bukan laju sangat. Jadi dapatlah dia kejar Rasulullah. Kuda Arab tu canggih lah kan, dia bukan macam kuda yang saya bela tu, kuda belang. Kuda belang dia tak laju, jadi sikit saja. Kita bagi makan pun sikit. Yang ini kuda Arab ni dia special. Ke mana-mana penyuruh dia boleh cari. Dan masa yang sampai dekat Nabi ni, kuda dia jadi apa pada kuda dia? Dia terperosok, dia jatuh. Sedangkan yang dinaiki ni bukan kuda bodoh-bodoh, kuda biasa-biasa, kuda Arab. Mustahil dia boleh jatuh dekat padang pasir. Tapi dia terjatuh semasa nak dekat Nabi. Okey, Nabi tak toleh belakang pun, Nabi terus ke perjalanan. Yang toleh belakang berbuat ada sedikit dua tengok. Nabi pesan, la takhafu wa la tahzan. Itu je Nabi pesan, jangan takut, jangan risau. Innallaha ma'ana. Nabi suruh Abu Bakar doa banyak-banyak. Dia teruskan perjalanan, Suraqah kejar lagi. Kali kedua, kuda dia jatuh juga. Sampai 3 kali Suraqah jatuh, Suraqah baru perasan. Kata ini bukan orang-orang yang biasa aku kejar ni. Ini ialah satu manusia yang dilindungi Tuhan ni. Dia panggil Rasulullah, wahai Rasulullah, berhenti sekejap. Dia kata, demi Allah, aku takkan apa-apa dengan kau. Aku nak pertolongan aku ni. Aku dah termasuk dalam padang pasir ni, tolong aku. Rasulullah datang dekat Suraqah, Rasulullah tolong dia. Rasulullah kata, kau nak apa? Dia kata, aku ditugaskan untuk cari kau. Tapi oleh kerana kau dah tolong aku, kira settle lah. Nabi kata, tak pun. Kira settle. Tapi bila kau balik ke Mekah, nanti aku nak kau rahasiakan perjalanan yang kami buat ni.
Jangan bagi itu sesiapa kami berada di padang pasir ini. Okey, maksud ketika itu selamatlah Nabi daripada ditangkap oleh Suraqah bin Malik. Itu berkat daripada doa yang dibacakan oleh Nabi. Jadi menjadi seorang pelajar, yang pertama kena usaha, yang kedua kena doa. Nabi dalam peristiwa hijrah, Nabi berdoa, banyak Nabi doa. Kadang-kadang murid-murid ini dia komplain, kata Ustaz, susahlah doa. Doa bahasa Arab, saya orang Melayu, doa bahasa Arab tak hafal. Bila kita nak berdoa, jangan risau, doa lah bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Doa, minta pada Allah, ubah diri kita jadi lebih baik. Bila masa kita nak berdoa, ketika kita solat, ketika solat tu, doalah dalam hati, doa banyak-banyak. Kan solat itu ialah masa kita berinteraksi dengan Tuhan. Ketika itulah kau sedang calling Allah, kau tengah bercakap dengan Allah. Ketika itulah kau mengadu apa masalah kita. Kalau kita ni susah nak berubah, hati nakal saja, hati kena panggil pengetua saja, doa Allah, sini kat sekolah hati kena panggil saja, hati kena panggil dan bilik hang je. Boleh tak kau bagi aku kekuatan untuk aku berubah jadi lebih baik? Doa pada Allah. Kalau kau boleh bahasa Melayu, doalah bahasa Melayu, tapi dalam hati. Kalau macam saya boleh doa bahasa Perancis, saya doa bahasa Perancis. Jadi, dan akan sebab lebih baik, lebih baik, dan katalah akropopi, soal syirik, akropopi, syirik, itu doa dalam bahasa Perancis. Kalau kau boleh doa dalam bahasa Inggeris, silakan, why not? Dan, jadi waktu siapa itu sebelah ini, aku jangan lain. Saya lain secara sebanyak. Doalah bahasa apa pun, Allah itu faham doa kita. Doa dalam hati pun Allah dengar, doa yang kita baca kuat-kuat itu pun Allah dengar. Okey, jadi itu sahaja cerita yang boleh katakan pada hari ini. Masa kita tutup, jadi ingat peristiwa hijrah yang kita boleh ambil pengajaran. Pertama, kita buat apa? Kena usaha. Yang kedua, kita buat apa? Kena panjatkan doa kepada Allah. Ulama kata 1 kilogram usaha kita sama dengan 10 kilogram doa. 1 kaki usaha, 10 kaki doa. Maksudnya kalau usaha kita 1, doa kita kena 10. Doa kena lebih lagi banyak daripada usaha kita. Tapi jangan kau berdoa saja. Oh, belajar tak nak? Doa Ustaz kat rumah, tak nak di sekolah. Lepas main subuh, doa sampai ke Zuhur. Lepas Zuhur sampai ke atas, doa saja jadi doa. Itu tak jadi. Dia kena yang baik didamping seiring dan sejalan antara doa dan usaha. Kemudian, lepas kita belajar, lepas kita tahu tentang peristiwa hijrah ini, Rasulullah melalui peristiwa yang detail. Yang ketiga pengajaran ialah tanamlah rasa cinta pada Nabi. Sebab Nabi nak sampaikan Islam pada kita ini, usahanya bukan sikit, usahanya banyak. Darah yang tumpah itu pun banyak. Jadi wujudlah rasa cinta pada Nabi dengan yang pertama amalkan sunnah Nabi. Yang kedua memperbanyakkan apa? Memperbanyakkan selawat. Selawat yang paling sahih sekali, yang paling lengkap sekali ialah selawat seperti dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling sahih sekali. Amalkanlah selawat tersebut supaya kita ini tergolong dalam kalangan orang yang dikira mencintai Nabi yang akan dapat syafaat di akhirat. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Qadir. Kita al-Nasib atas tasirah yang disampaikan kepada tadi. Terusnya, marilah sama-sama kita berdiri untuk mengalihkan nasib Asmaul Husna dan doa